Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin membentangkan aplikasi remote sensing dalam pemetaan pertanian. Nama diberi Muhammad Ayub bin Adam, nombor metrik F1026. Dan saya Muhammad Izzuan Jaiman Aziz, nombor metrik 02DJ21F1042. Apa itu remote sensing? Remote sensing itu adalah keadaan pencerap data permukaan bumi. Suatu objek daerah atau fenomena yang dilaksanakan dari jauh, iaitu dengan menggunakan sensor yang diletakkan pada pelbagai platform seperti satelit, drone dan pesawat. Satelit penilaian jauh, remote sensing adalah satelit yang mencerap dan mengumpul maklumat permukaan bumi. Okey, Ayub, apakah remote sensing dalam pemetaan pertanian? Okey, Izzuan nak tahu. Pertanian memainkan peranan yang dominan dalam ekonomi negara maju dan tidak maju. Sama ada pertanian mewakili industri perdagangan yang besar untuk ekonomi yang kukuh negara atau hanya rezeki untuk yang kelaparan. Lebih penduduk, ia memainkan peranan penting dalam hampir setiap bangsa. Pengeluaran makanan adalah penting kepada semua orang dan menghasilkan makanan dalam cara kos efektif adalah matlamat setiap petani. Pengurus ladang berskala besar dan wilayah agensi pertanian, aplikasi pengeneraan jauh remote sensing banyak digunakan saat ini. Salah satunya di bidang pertanian, di antaranya untuk memonitor kondisi tanaman, estimasi produksi, deteksi hama dan penyakit tanaman, mengontrol penggunaan herbisida, pemukupan kekurangan air dan bahkan pendugaan sifat tanah. Teknologi ini mampu melihat kebaikan tanaman yang dapat membantu petani dan praktis pertanian untuk mengidentifikasikan dan merespons secara tepat dan cepat permasalahan yang disebabkan oleh hama, cuaca dan kekurangan unsur hara. Okey, Izzuan berikan kerja penilaian jauh dalam pertanian. Penilaian jauh, remote sensing dan pertanian berjalan seiring. Kerja asal teknologi ini dengan UAV, satelit dan platform lain adalah hampir sama. Tenaga dalam bentuk cahaya akan bergerak dari matahari ke bumi. Gelombang cahaya bergerak hampir seperti gelombang lautan. Jarak antara puncak satu gelombang ke puncak gelombang seterusnya dikenali sebagai panjang gelombang. Tenaga yang dipancarkan daripada matahari dikenali sebagai tenaga elektromagnet dan merupakan sebahagian daripada spektrum elektromagnet. Panjang gelombang yang akan digunakan untuk aplikasi pertanian meliputi sejumlah kecil spektrum elektromagnet. Apabila tenaga elektromagnet mengenai tumbuhan semasa penilaian jauh hyperspectral dalam pertanian, satu daripada tiga perkara boleh berlaku. Antaranya, tenaga akan dipantulkan, diserap atau dihantar, bergantung pada panjang gelombang tenaga, ciri-ciri tumbuhan itu sendiri. Tenaga yang dipantulkan, diserap dan dihantar boleh dikesan oleh teknologi penilaian jauh. Hubungan antara tiga kejadian menentukan tanda tangan spektrum tumbuhan. Tanda tangan unik untuk spesies tumbuhan yang berbeza. Pertanian penilaian jauh membantu mengenal pasti kawasan tertekan dengan menentukan tanda tangan spektrum tumbuhan yang sihat. Apakah ada masalah dalam pemetaan pertanian? Yang pertama ialah ramalan pengeluaran tanaman. Penilaian jauh digunakan untuk meramalkan jakaan pengeluaran dan hasil tanaman di kawasan tertentu dan menentukan beberapa banyak tanaman yang akan dituai dalam keadaan tertentu. Penyelidik dapat meramalkan kuantiti tanaman yang akan dihasilkan di tanah ladang tertentu dalam tempoh masa yang tertentu. Yang kedua, cetusan masalah ialah penilaian kerosakan tanaman dan kemajuan tanaman. Sekiranya berlaku kerosakan tanaman atau kemajuan tanaman, teknologi penilaian jauh boleh digunakan untuk menembusi tanah ladang dan menentukan dengan tepat beberapa banyak tanaman tertentu telah rosak dan kemajuan tanaman yang tinggal di ladang. Okey, yang ketiga, pengenalan tanaman. Penilaian jauh juga memainkan peranan penting dalam pengacaman tanaman, terutamanya dalam kes di mana tanaman dalam pemerhatian adalah misteri atau menunjukkan beberapa ciri misteri. Data daripada tanaman dikumpul dan dibawa ke makmal di mana pelbagai aspek tanaman termasuk budaya tanaman dikaji. Okey, yang keempat, mengenal tarikh penamanan dan penawaian. Kerana sifat ramalan teknologi penilaian jauh, petani kini boleh menggunakan penilaian jauh untuk memerhati pelbagai faktor terutama corak cuaca dan jenis tanah untuk meramalkan musim penamanan dan penuaian setiap tanaman. Yang kelima pula ialah mengenal pasti serangan puasat dan penyakit teknologi.
Remote sensing juga memainkan peranan penting dalam mengenal pasti perosak tanah ladang dan memberikan data tentang mekanisme kawalan perosak yang betul untuk digunakan untuk menyingkirkan perosak dan penyakit di ladang. Yang keenam ialah anggaran kelembapan tanah. Ia juga penting kerana kelembapan tanah boleh menjadi sukar untuk diukur tanpa bantuan teknologi penilaian jauh. Penilaian jauh memberikan data kelembapan tanah dan membantu dalam menentukan kuantiti embapan dalam tanah dan seterusnya jenis tanaman yang boleh ditanam di dalam tanah. Okey, seterusnya yang ketujuh, pemetaan tanah. Pemetaan tanah adalah salah satu penggunaan remote sensing yang paling biasa tetapi paling penting. Melalui pemetaan tanah, petani dapat mengetahui tanah sesuai untuk tanaman yang mana dan tanah yang memerlukan pengairan dan yang mana tidak. Maklumat ini membantu dalam pertanian ketepatan dan akhir sekali pemantauan perubahan iklim. Teknologi remote sensing adalah penting dalam memantau perubahan iklim dan menjejaki keadaan iklim yang memainkan peranan penting dalam penentuan tanaman apa yang boleh ditanam di kawasan mana. Dalam pemetaan pertanian, saya akan memberikan kelebihan menggunakan remote sensing dalam pertanian. Yang pertama ialah jimat dalam pertanian, iaitu penggunaan pesawat tanpa pemandu atau UAV dalam pertanian akan dapat membantu dalam menjimatkan masa dan kos. Sebagai contohnya ialah petani kini dapat memantau kesihatan hasil tani mereka dengan hanya menggunakan UAV. Petani juga dapat membuat analisis yang lebih cepat berkenaan penggunaan baja sekaligus menjimat kos membeli baja tersebut. Disebabkan itu, penggunaan UAV seperti drone ini boleh meningkatkan efisiensi dalam memantau kawasan dan percubaan, terutamanya pada kawasan pertanian yang berluasan besar. Seterusnya antara kelebihannya, indeks tumbuhan perbezaan NDVI. Ini digunakan terutamanya untuk penilaian dinamik tumbuh-tumbuhan, terutamanya dalam menentukan status kesihatan tanaman. Dengan NDVI, kemungkinan memahami fenologi tanaman meningkat kerana ia menerangkan kronologi tanaman dan menghubungkan dengan cuaca dan iklim. NDVI diukur menggunakan pengiraan matematik jalur spektrum dalam imej satelit yang mengukur kesihatan tumbuh-tumbuhan kerana ia mempunyai korelasi yang kukuh dengan biogesim hijau yang menunjukkan tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang sihat. Seperti gambar rajah ini, di mana di sebelah kanan itu pokok yang kurang sihat dan di sebelah kiri itu pokok yang sihat sangat. Kebaikan yang akhir sekali ialah pengenalan dalam penyakit tanaman. Teknologi remote sensing menyediakan pengedaran maklumat penyakit dan perosak secara spasial di kawasan yang luas dengan kos yang agak rendah. Dengan bantuan imajen satelit dan teknik analisis spasial, kawasan yang dijangkiti tanaman dikenali pasti seperti mailbug, plant hopper dan whitefly untuk mendapatkan gambaran keseluruhan untuk menilai kawasan yang berpotensi dijangkiti. Okey, kesimpulan apa yang kami dapat daripada tajuk ini ialah kekeringan pertanian adalah bencana alam yang sangat kompleks. Agak sukar untuk dipantau dan diramalkan. Kekeringan pertanian memberi kesan ke atas wilayah kawasan dan menyebabkan penurunan pengeluaran pertanian penting. Sistem amaran awal yang berkemampuan memberikan maklumat yang boleh dipercayai dan tepat pada masanya diperlukan oleh pembuat dasar di peringkat pusat dan kawasan. Itu saja daripada kami. Pada pulang kami. Terima kasih. Assalamualaikum.